Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi kulli masyayikhina fid din. Ya anna Allah al-karim ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulik wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bertemu kali kedua untuk sesi pengajian tauhid sifat 20. Kita gunakan nota ringkas, iaitu beberapa helai dari ataupun muka surat daripada buku Perukunan Sembahyang Melayu. Ini buku dia lah, ya. Buku yang saya sebutkan tu yang digunakan oleh antaranya generasi ayah-ayah saya lah, ya. Jadi buku ni ringkas. Jadi kita lalui insya-Allah taala pada pelajaran yang lalu kita sudah sentuh sebenarnya muka surat 29 dan 30. Saya pilih buku ini antaranya kenapa, ya? Kenapanya? Contohnya kita tengok muka surat 29 tu, kita ulang sikit. Iaitu baris 3 daripada atas, tentang fasal pada mengenal Tuhan, kan? Fasal pada mengenal Tuhan, baris 3 daripada atas tu. Dia sebut apa? Dan ujung tu, dan kepatutan kelakuan mukmin yang mengiktikad Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna. Maknanya pengarang ini iaitu Haji Abdul Rashid Banjar mengambil pendekatan untuk memberikan satu bentuk tulisan, bahan yang boleh kita katakan sebagai manual lah. Sebab orang dulu-dulu dia bawa ni je lah, ya. Dulu orang tak mengaji tak dalam sangat, kebanyakan orang umum, ya. Tapi mereka maknanya mantap dari sudut yang asas. Buku ni dibawa oleh tuan-tuan lebay lah. Tuan-tuan lebay baca doa selamat, talqin mayat dan sebagainya. Hatta kalau pergi haji pun bawa doa ni, sebab ada doa-doa yang mereka amal. Jadi dalam bab tauhid diterangkan secara ringkas sifat 20 yang biasanya telah dipelajari dalam buku-buku lain. Tetapi di sini diterangkan apa? Kepatutan kelakuan mukmin mengiktikad Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna. Maknanya dia menekankan, kalau sekadar belajar sifat 20 ramai tahu dah, hafaz. Tapi dia menekankan, pengarang menekankan, apa kesan anda mengetahui sifat 20 tersebut itu. Ya. Itu dikatakan kelakuan tu, maknanya kesan kepada akhlak kita. Baik, seterusnya kita tengok muka surat 30. Pada pertemuan yang lalu kita dah lalui bab wujud, ya, tapi kita sentuh sikitlah. Satu, wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Taala, alladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Itu dia. Dia ambil satu. Banyak dalil tapi dia ambil satu, Alladzi khalaqas samawati wal arda. Tuhan yang dia yang telah menciptakan jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Ini bahasa pengarang lah. Kalau bahasa kita boleh kata begini, dia yakni Tuhan Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit-langit, tetapi pengarang ni dia terjemah teruslah kepada 7 lapis berdasar hadis, ya. Dan bumi, mencipta bumi dan mencipta apa yang antara langit dan bumi. Itu dia. Jadi sekaligus kita nak gunakan juga buku ini, Zikir Berganda. Ramai dah dapat kan? Tengok balik semula. Sebab insya-Allah ini untuk amalan, untuk pembacaan. Yang sekarang kita belajar ni bab teori, bab maknanya bahan-bahan untuk mengukuhkan apa yang kita pegang di dalam hati dan minda kita.
Ya. Jadi antaranya kalau dalam buku zikir berganda ni kita lihat contohnya zikir yang pertama, muka surat 2. Ya, balik nanti boleh tengoklah. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau lain kali masa pelajaran bawa sekali lah sebagai apa? Sebagai teman kepada nota yang ada tu ya. Dalam zikir pertama tu iaitu riwayat Aisyah binti Sa'ad, di mana Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan ya. Beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemui seorang perempuan yang sedang berzikir menggunakan, ada yang menyebutkan biji-biji kurma, ada menyebutkan batu-batu lah, banyak. Maka Rasulullah SAW memberitahulah, iaitu cara yang lebih mudah. Sebab nampaknya sahabiah tu, perempuan ni berzikir dengan banyak sekali sebab nak dapat fadilat lah, nak dapat untung akhirat. Tapi Rasulullah SAW ajarkan bentuk-bentuk zikir berganda ya. Jadi yang nombor 1 ni bentuknya Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dzalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq. Kemudian diulang-ulang bentuk wallahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan wala haula wala quwata illa billah. Tapi yang saya nak tekankan berkaitan dengan topik kita ni, tengok ya. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Pertama sekali langit lah. Dan dalam ayat Quran pun sebut alladzi khalaqas samawat, langit ya pertama. Tapi Quran sebut samawat lah, langit-langit. Kemudian kalau berdasar ini zikir, sebab zikir itu daripada hadis. Wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, dan maha suci Allah sebanyak apa-apa yang diciptakan, telah diciptakan di bumi. Kemudian yang kedua ni sesuailah dengan yang disebutkan Allah Taala, alladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian wama bainahuma, yang last sekali sesuai dengan yang ketiga ni hadis. Wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dzalik, dan maha suci Allah sebanyak bilangan apa-apa yang telah diciptakan antara langit dan bumi. Jadi itulah maknanya hadis dan Al-Quran tidak akan berpisah. Sebab dia maknanya berkait antara satu sama lain ya. Menyebabkan tentang Allah cipta langit-langit, Allah cipta bumi, Allah cipta apa antara langit bumi. Daripada pertemuan yang lalu saya sentuhkan berkenaan dengan pendekatan kita dari sudut apa saintifik sebagainya kan. Tapi yang pentingnya itulah dia. Ya, itu diambil dalil salah satu daripadanya. Cumanya ditambah sini. Yang berikutnya ujung sekali baris 3 daripada atas. Dan patut bagi mukmin mengiktikad bahawa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud adanya. Maknanya pengarang ini dia dah sebutkan sifat Allah Ta'ala wujud, artinya ada. Okey, semua tahu dah. Tapi dia tekankan akhirnya natijah atau hasil daripada engkau mengetahui Allah itu wujud. Inilah dia, apa dia kata? Dia sebutkan patut bagi mukmin mengiktikad bahawa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud adanya. Maknanya ia menggesa kita faham yang langit bumi Allah ciptakan. Jadi setiap kali tengok langit bumi, maknanya segala makhluk lah. Langit bumi, apa antara langit bumi, segala makhluk. Melihat segala makhluk atau memahamkan akan keadaan segala makhluk, maka sewajarnya ia menjuruskan kita untuk zikrullah. Zikrullah ya. Kan ada doa yang biasa dibaca biasanya selepas solat witir ya. Solat witir ini ada dalam Al-Ma'thurat. Bagi sahabat-sahabat yang amalkan Al-Ma'thurat oleh Imam Hasan Al-Banna, ada doa ni ya. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya, lisanan ratiban, iaitu lidah yang lembut basah, bidzikrik, yang lembut basah menyebut-nyebut namamu, wa qalban maf'uman bisyukrik, dan juga kami meminta kepadamu hati yang penuh dengan apa? Kesyukuran ya. Wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, dan kami minta kepadamu badan, tubuh badan layyinan, yang lemah lembut, lembut ya, li ta'atik, lembut untuk taat. Maknanya kalau perbuatan taat dia lembut, tapi kalau maksiat dia liat. Hati kita nak tu ya? Sebab sebenarnya di sini dia menggesa kita kepada zikrullah. Tapi zikrullah tu ada bab yang khas lah. Zikrullah ni maksudnya umum, besar maksud dia.
Asalnya segala perbuatan baik yang bukan maksiat maknanya zikrullah. Itu dia lah, ya. Zikrullah itu luas maksudlah. Tapi kalau nak khususkan itulah, ada sebutan secara lidah, kena ada sebutan dalam hati, mengingat kebesaran Allah, mengingatkan keadaan kita yang akan kembali kepadanya, dan banyak lagi. Kemudian yang terakhir sekali diterjemahkan dengan perbuatan kita, iaitu itulah kita buat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu masuk gitu kan. Kita dah lalui dah. Sekarang masuk yang kedua, qidam. Maknanya yang pertama, ingat Allah wujud, ingatkan supaya kita zikrullah, ya. Termasuk apa, tambah sikit lagi apa tu kan. Kita bangun pagi kan, kita doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Contoh, minimum doa kita baca. Kita bangkit pagi, kita doa segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, selepas dimatikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan dikumpulkan. Dan kalau kita nak tidur kan, sebagai penutup, bismikallahumma ahya wa amut. Contoh, itu semuanya bentuk-bentuk zikir lah. Dan penuhlah sehari suntuk dengan zikrullah. Maknanya kita nak makan, doa apa, nak masuk tandas, doa apa, hatta ketika nak bersama isteri pun ada doa tertentu. Masya Allah, itulah ya. Jadi maknanya menjurus kepada zikrullah. Sebab itu yang membahagiakan dan yang menjadi modal yang kekal sampai kiamat. Sebab kalau siapa-siapa yang belajar contoh ya Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, dalam bab-bab terakhir berkenaan dengan apa, kematian, ingat mati, disebutkan hari kiamat nanti kita seolah-olah waktu yang kita lalui kan, seolah-olah macam kita kata kita punya apa, gerobok. Kalau orang Johor kata gerobok, orang sini biasa panggil almari, ya. Kalau dekat apa, kalau di sekolah asrama kadang-kadang ada kan, ada macam kita kata masing-masing ada kita punya apa, kita kata almari khas lah. Jadi tiap-tiap waktu kita seumpama almari khas tu, dan kita buka, maknanya masa yang kita isi dengan taat dan zikrullah maka dia bercahaya. Tetapi yang kita buat maksiat maka dia gelap. Itulah keadaannya. Kita pungut hasil hari kiamat nanti, Allah, ya. Seterusnya qidam. Qidam maknanya apa disebutkan? Yang kedua sekarang. Artinya sedia, maka mustahil didahului Adam. Maknanya Allah Ta'ala itu sedia ada. Wujud Allah Ta'ala wujud maknanya secara azali. Tak seperti kita. Kita wujud semenjak tahun sekian-sekian. Sebelum tu kita tak wujud. Allah Ta'ala wujud sebelum wujudnya yang lain-lain. Kalau macam saya sebut dari sudut fizik kan, Stephen Hawking tulis buku apa? A Brief History of Time. Sejarah ringkas masa. Masa pun ada permulaan. Itu dari sudut kita kata dapatan kajian dari segi matematik dan fizik. Maknanya membuktikan jugalah, bolehlah kita guna. Maknanya masa pun ada permulaan, ya. Tapi Allah Ta'ala jugalah yang kekal, yang kekal dan juga yang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, ya. Jadi qidam artinya sedia, maknanya Allah telah wujud, maka mustahil didahului Adam. Ain dal mim, ya. Adam maknanya tiada, maknanya non-existent. Non-existence. Kalau alif dal mim, Adam itu nama Adam lah. Ini Adam, tiada. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak didahului dengan tiada lah. Okey, itu bahasa klasik, ya. Okey, dalilnya firman Allah Ta'ala wal awwal wal akhir. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Itulah dalil simple aja, ya. Tak silap ada lagu Jamal Abdillah kan, di yang terawal terakhir, Saya dengar-dengar rupanya itu bukan lagu cinta manusia tu, itu lagu ketuhanan tu sebenarnya. Jadi kalau katalah siapa-siapa lah, dia dah penat sangat berzikir kan, ada sebenarnya beberapa lagu-lagu yang seperti inilah. Contoh macam tak silap apa, Suci Dalam Debu lah. Ada contohnya lagu oleh asalnya Sajak Khairul Anwar, Tuhanku dalam termangu, ku sebut namamu biar susah sungguh. Itu lagu ketuhanan. Eloklah tu. Jadi kalau kita dah penat-penat baca Quran, baca zikir, sendiri-sendirilah. Tukar mood pula. Boleh, tak ada masalah. Ya.
Bahkan memang Allah jadikan jiwa kita sedemikian. Ya, kadang kita lah, ya. Itu sebab kalau hakikat tentang muzik kan, kata muzik tu sebenarnya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, dalil secara jazam, ini dah fiqh lah tapi nak sentuh sikit, bahawa saja muzik haram tu sebenarnya tidak sepakat. Yang kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah memahamkan muzik itu haram bergantung kepada hasil dia. Itulah dia. Walau memang ada hadis tentang sebut tentang alat muzik adalah, tapi ulama kaji dari sudut nilai-nilai hadis tu. Tapi kesimpulannya lah, ya, maknanya bahkan kalau dalam tasawuf, ya, ada sesuatu perkara yang dinamakan sama, memanglah. Sebabnya kalau kita tengok amalan tarikat seperti apa, Maulawi, saya di Turki, Dancing Dervish tu kan, tu satu bentuk lah maknanya, ya. Adalah mereka ada dalil mereka tersendirilah asalnya lah. Tetapi kalau sekarang tu dah jadi macam pertunjukan tourism lah kan, tapi asalnya tu maknanya dia nak, sebab jiwa manusia begitu keadaannya. Sebab kalau orang faham, antaranya kenapa orang berzikir. Tapi alhamdulillah saya tengok Negeri Sembilan terkedepan sekali bab ni lah. Keluarkan macam baru-baru ni ada keluarkan buku mengenai zikir hu kan. Adalah benda tu ada kaitan, ya. Sebab benda tu sebenarnya halus, bukan secara kefahaman yang kita kata tumpul lah, simplistik, tidak simplistik, ya. Ada banyak lah, tapi satu tentang gerakan lah. Sebab kadang-kadang orang tak faham, dia kata ada memang diamalkan di antara tarikat-tarikat, contohnya seperti saya tengok Syazili, ya, banyak di Morocco, Mesir, ya. Ada waktu-waktu tertentu di mana mereka sebenarnya bukan menari tapi gerak badan. Dia duduk ramai-ramai. Kalau kita tengok Qadiriyah adalah, contohnya ada satu dia punya tekong tu, dia tepuk duf macam kita kompang kan. Allah. Jadi lain-lain ikutlah. Itu metod masing-masing lah mereka tarikat masing-masing. Sebab caranya semuanya itu nak mendidik badan kita yang selalu cenderung kepada maksiat supaya teralun dengan zikrullah. Quran tu lain. Quran tu memanglah baca macam biasa. Zikir-zikir asal daripada hadis tu memang itu tidak tinggal. Itu mestilah. Yang doa pagi, doa sebagai tasbih lepas itu, ini tambahan. Itu sebabnya benda-benda ini kena perkara-perkara ini perlu dihadapi secara ilmiah betul-betul lah. Kalau tak dia jadi simplistik. Ya. Jadi contoh begitulah. Jadi dalam hal ini maknanya apa, ya? Contoh saya nak sebutkan lagu Jamal Abdillah tu, dialah awal, dia akhir tu sebenarnya mengaitkan sifat Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Maknanya awal bukannya okey hari ni ustaz awal. Bukan begitu. Al-awal maknanya tidak ada permulaan, no beginning. Kalau al-akhir no ending. Itu dia, ya. Itu nak kaitkanlah. Jadi ini cara mana kita nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab hasilnya, ya, tauhid ni akhirnya dia nak jadikan kita orang yang Allah. Sebab matinya kita bukannya semua kita mati duduk baring la ilaha illallah. Tak. Ada ketika mati kita sedang drive accident kan? Ada orang ketika tengah lari mati. Macam mana? Jadi itu sebabnya kalau orang faham, saya tengok beberapa tarikat-tarikat yang di Sudan macam-macam bentuk, Chechen. Kita kalau tahlil kita kan simple kan. Kita duduk la ilaha illallah. Kalau gerak pun sikit-sikit kan. Kalau ikut Naqsyabandi adalah ada kanan kiri, ada maksud tu, ya. Tapi kalau Chechen dia Qadiriyah, lagi kita tengok, kita kata agak nak kata apa, itu memang betul-betul apa kita kata sentap lah, menyentapkan jiwa. Mula-mula dia duduk, dia tepuk dia punya paha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa tuan-tuan? Kita fahamlah bangsa dia berhadapan dengan peperangan. Jadi dia nak tanamkan la ilaha illallah tu, begitu keadaannya. Dan satu lagi saya pernah tengok tarikat Samaniyah di Sudan. Video-video klip lah. Cara dia berzikir dia macam mana? Dia berdiri beratur panjang. Kemudian syekh dia kata, syekh dia zikir lah. Dan masing-masing pun melompat. Allahu Akbar. Sebab apa? Mereka terlibat dengan peperangan. Sebab maksudnya ketika mana dalam peperangan kita sedang lari-lari mati kan? Itulah maksudnya. Dan memang Al-Quran sebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah, pertama apa? Qiyaman, berdiri.
Itu ada kaitan tu, berdiri ya. Wa qu'udan berduduk dan sebagainya lah. Jadi yang pentingnya manusia mengisi dirinya dengan zikrullah. Benda ni halus lah, tapi kita ni hari ni yang kita sentuh ni bab tauhid yang asas. Sebab sebelum kita sesiapa nak libat, contohnya nak masuk tarikat-tarikat ya, tarikat tu tambahan lah, siapa yang nak masuk boleh, tapi dengan syarat muktabar. Sebagaimana kalau di Negeri Sembilan, alhamdulillah dia ada guideline. Itu baguslah. Memang kita kata advance lah. Negeri Sembilan dia maknanya cara kawalan tu ya. Satu. Tapi maknanya pastikan sebelum nak masuk tarikat-tarikat, pastikan yang asas ni mantap dulu. Tauhid Allah Ta'ala macam mana, itu penting. Kalau tidak, konon-konon dia masuk tarikat atau kumpulan-kumpulan, tapi akhirnya jadi kumpulan yang konon-konon bila dah sampai peringkat tinggi tak perlu semayang. Itu dah jadi apa? Macam-macam jenis nama-nama kan? Itu dia. Itu naudzubillah ya. Tapi di sini kita nak sentuh yang penting, yang asas, fardu ain ni ya. Okay. Dan sini qidam Allah Ta'ala al-awwal dan juga al-akhir. Jadi artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Ya, betul dah. Mantap ya, Allah Ta'ala itu azali. Tapi sebenarnya lain kali saya akan ulas lah. Tapi hari ini kita tak ulas detail sebab kita akan guna buku lain. Tapi contohnya disebutkanlah Allah Ta'ala azali, tak ada permulaan. Kemudian ada juga antara makhluk Allah Ta'ala yang kita dapati tidak binasa. Itu bab lain lah ya. Tapi yang penting semua selain Allah Ta'ala ada permulaan. Okey, sekarang tengok. Sebab dia dah sebut, maknanya dia tak detail banyak ya. Dia cuba ambil ayat Quran, dia tak detail perbicaraan secara ilmiah, secara akli, tidak. Sebab dia faham, dia sebutkan maknanya itu engkau belajar kat buku lain dengan guru lain. Sekarang kita tengok ini, apa dia? Tengok ni ya. Disebutkan, dan patut bagi mukmin mengiktikad bahawa ia memberi syukur pada Allah yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Itu dia. Maknanya berkenaan dengan sifat qidam, kita yakin Allah Ta'ala qidam. Wujud Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Tapi yang pentingnya semua dah hafal lah. Allah Ta'ala qidam, betul-betul semua hafal. Tapi dia menekankan, pengarang ni siapa dia? Syekh Abdul Rashid Banjar. Engkau tahu, engkau sudah belajar Allah Ta'ala qidam. Natijahnya iaitu hendaklah engkau menjadi seorang yang bersyukur kepadanya, kerana dia telah menjadikan engkau mukmin dan muslim. Maksudnya kenapa tu? Sebab kita jadi Islam ada permulaan. Allah Ta'ala tak ada permulaan, tapi kita sendirilah. Umur satu hal, tapi jadi mukmin sebab tiket yang selamat untuk akhirat, Islam dan iman. Itulah dia yang membezakan ya. Jadi kita jadi Islam pun ada permulaan. Contohnya kita yang memang lahir daripada bapa yang Muslim, alhamdulillah kita Muslim daripada mula lahir. Kalau yang mu'allaf, katalah dia usia 45 tahun baru masuk Islam, Masya Allah, dia masuk Islam, segala fail-fail yang lama dah delete kan, Masya Allah. Tapi pun dia bersyukurlah sebab ada permulaan. Itu dia ya. Maknanya bersyukur kerana telah dijadikan Muslim dan bersyukur kerana dipilih menjadi mukmin lagi. Mudah-mudahan ya. Mukmin tu ditambahlah dengan cara belajar dan sebagainya. Sebab dia ada tahap kan. Itu bab lain ya. Disentuh tentang apa? Tahap mukmin Muslim. Tapi yang penting itulah. Jadi seorang Islam, seorang yang beriman. Kemudian disebutkan dengan taufiknya adanya. Maksudnya kenapa tu? Sebab sebenarnya Allah Ta'ala menjadikan kita ini dengan Islam dan iman, itu merupakan kurnia Allah Ta'ala yang paling besar. Tak ada kurnia lain. Allah Ta'ala beri kekayaan, dunia, status pada semua yang dia nak bagi. Tak kira siapa-siapa pun Allah berilah. Tapi iman Islam itu hanya yang terpilih, Masya Allah. Dan kita ni ditakdirkan pula adalah Islam iman. Allah pilih pula hadir dalam majlis-majlis dengan sahabat-sahabat yang beriman, Masya Allah, datang masjid sembahyang 5 waktu berjemaah dan sebagainya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan itu sebabnya kan hakikatnya kita kan, bila kita bangkit tidur, kita tengok isteri kita sembahyang, kita tak suruh pun, bahkan dia yang kejut kita, bang bangun bang pukul 4, contoh kan, kejut kita awal-awal lagi ya. Dia sembahyang dengan kiblat yang sama. Pula tu kat bilik selain-lain, anak-anak kita pun kita tak suruh pun dia sembahyang. Itu semuanya adalah nikmat syurga.
Jadi hargailah. Sebenarnya itu nikmat syurga. Dapat maknanya kawan-kawan, adik-beradik yang sama-sama. Sebab target kita ni kan hidup yang ini sebenarnya kita tak tahu bila nak balik. Tapi sebenarnya yang kita bimbang apa ya? Bimbang kalau hari kiamat tak jumpa. Allah. Sebab tiket dia itulah la ilaha illallah. Mungkin martabat tak sama. Ada kawan ni nakal sikit, kawan ni kata amal soleh sikit kan. Memang tak sama. Tapi tiket yang sama. Mudah-mudahan dapat serempak. Itu kita nak tu. Ya, jadi sebenarnya itulah, ya. Kita fokuskan yang penting la ilaha illallah. Jangan pula masa kita dah mana waktu-waktu sakit ke, ditimpa bala, sakit, kematian kan, baru kita ingat. Tidak. Masa sepanjang masa Allahu Akbar. Okey. Jadi ingat, yakin yang Allah qidam menjuruskan kita untuk bersyukur kerana kita telah dijadikan mukmin dan muslim. Masya-Allah. Okey. Baqa yang ketiga, sifat yang ketiga baqa. Artinya kekal. Maka mustahil dihubungi dengan Adam. Maknanya mustahil ada ending lah. Adam maknanya binasa. Mudah kata Tuhan tak ada ending. Habis, mudah saja. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selesai. Maknanya itulah. Maknanya kita yakin Allah Ta'ala dia Tuhan yang kekal. Dialah Tuhan yang memiliki kebesaran Al-Jalal dan memiliki Al-Ikram. Ini kemuliaan. Kebesaran Al-Jalal, kebesaran, Al-Ikram, kemuliaan. Baik. Itu ilmu. Ilmu maknanya kefahaman, minda dan hati. Okey, alhamdulillah semua dah mantap, dah terima. Masya Allah, alhamdulillah. Pendetilan lain kali insya-Allah. Itu kita bincang secara ilmiah, buku lain. Tapi sekarang kita dah faham tu cukup. Baru kita tengok apa natijahnya. Tengok disebutkan. Dan patut bagi mukmin mengiktikad bahawa ia ingat yang ia akan mati, kerana boleh ia banyak-banyak istighfar, taubat pada Allah Ta'ala adanya. Itu rupanya. Maknanya kan, maknanya mengingatkan kita bahawasanya sifat Allah yang baqa dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Contohnya kullu man 'alaiha fan. Setiap yang atas bumi itu akan binasa. Dan ayat tadilah sambung lepas tu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi mengingatkan kita Allah saja yang kekal. Baik. Apabila kita mengenali yang Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa, maka apa pengajarannya? Pengajarannya ialah kita yang confirm akan mati. Itu je lah. Kita yang confirm mesti mati. Mati itu pasti. Allahu Akbar. Ya? Mati itu pasti. Baik, semua tahu mati itu pasti. Orang putih pun kata. Orang putih kan Mak Saleh kata apa? There are two things in life. Two things in life. Certainties in life. Apa dia? The first thing is death. And number two is tax. Itu Mak Saleh katalah. Dalam hidup ni benda yang pasti ada dua. Satu mati, satu kena bayar cukai. Itu dia. Maknanya tentang mati semua tahulah. Dalam sains kan kita sebutkan kesihatan, mortality rate, fatality rate kan, itu tentang kematian. Memanglah. Kita tengok COVID berapa orang hidup macam sebenarnya tentang kematian lah tu. Baik, tentang kematian semua yakin. Tapi ini yang kita nak tengok ini. Dia kata apa? Iaitu mengaitkan boleh ia banyak-banyak istighfar taubat pada Allah Ta'ala adanya. Maknanya mengajak kita setelah kita faham yang Allah Ta'ala itu kekal, iaitu mengingatkan supaya kita perbanyakkan istighfar dan sering-sering dan selalu-selalulah bertaubat. Itu dia. Dan maknanya lah ini ni kita tengok metod yang dibawa oleh Haji Abdul Rashid, metod Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhid dikaitkan terus dengan tasawuf. Tasawuf tu amalan hati lah. Amalan hati. Maknanya terus membentuk akhlak. Sebab yang kita tak mahu kan, dia ni nampak orang pandai, alim. Ni kadang-kadang orang sebutkan alim, ya, tersebut Tuhan, tapi tak amanah. Macam mana tu? Dia ni nampak alim, tapi macam-macam lah orang sebut benda yang negatif kan. Kenapa tu? Tu yang kita nak elak tu. Artinya orang-orang yang konon-konon dia ada ilmu, maknanya ketuhanan lah,
ataupun dia tu seolah-olah macam beragama tapi kenapa akhlak dia negatif kan? Tu masalah dia lah. Inilah dia. Jadi mengingat yang Allah Ta'ala Tuhan yang kekal, mengingatkan kita confirm akan mati dan menjurus kita supaya bertaubat. Ya, dan taubat itu, dan kita dah masuk bulan apa ni? Bulan Syaban kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Bulan yang lalu iaitu bulan apa? Bulan Rajab, bulan istighfar ya. Mudah-mudahanlah kita dah momentum ya. Siapa yang puasa tambah sikit ya. Kemudian Syaban dengan solawat kan, supaya dapat puncaknya mudah-mudahan sampai, amin ya, iaitu Ramadan dapat puasa dan sedekah dan lain-lain lah. Okey. Jadi yang pentingnya istighfar ya. Dan memang ada hadis banyak, ada yang menyebutkan Rasulullah SAW istighfar, ada hadis sebut 70 kali, ada sebut 100 kali, macam-macam lagi lah. Dan itu sebabnya semua tarikat-tarikat muktabar menjadikan istighfar satu elemen yang terpenting. Mesti ada, semua sama. Kita pun lepas solat kan, astagfirullah 3 kali kan, memanglah berdasar hadis tu. Cuma lafaz tu memang berbeza-beza lah, bertukar, macam-macam jenis lah, hadis itu, hadis ni. Ataupun contoh, kalau macam kita kata tarikat Ahmadiyah di Negeri Sembilan ni, namanya apa? Istighfar kabir kan. Semua elok belaka tu. Jadi sahabat-sahabat yang dah amal terus, jangan tinggal. Jangan maknanya diganggu oleh orang-orang yang sebut bid'ah tu kan. Itu jangan, itu tak usah layan lah. Itu semuanya elemen perosak. Yang dibawa oleh ulama-ulama tu boleh belaka. Istighfar kabir lah. Kalau macam tarikat Tijani, dia simple, astagfirullah aja. Pagi 100, petang 100. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau macam contoh saya tengok tarikat Chisti Naqsyabandi, dia ada bentuk lain. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sama, semua standard sama. Lafaz-lafaz tu ada sumber dia. Daripada hadis memang ada. Quran sendiri pun ya. Sebut kalau bab istighfar tu, pelbagai lafaz istighfar. Contohnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi katakanlah kawan-kawan ni dia tak terlibat tarikat, boleh juga. Dia ahli Quran, baca Quran, jadi juga. Sebab sebenarnya pintu rahmat Allah sangat luas. Sangat luas. Dia tak sempit ya. Tapi kalau katalah dia pastikan tarikat tu dipimpin oleh seorang guru yang dia tengok akhlak dia baik ya, amalan dia baik, kita tengok, jadi boleh juga diikut. Pastikan maknanya ada pimpinan lah. Tapi kalau macam orang dia jenis Quran saja, semua lengkap ada, boleh, tak ada masalah ya. Ataupun paling-paling kurang kita baca apa? Kan ada istighfar yang dinamakan istighfar apa? Sayyidul Istighfar kan? Ini kita ambil sama-sama, ambil peluang dalam buku ni. Tapi ramai dah hafal dah ya. Sebab istighfar yang dinamakan Sayyidul Istighfar ni berdasar hadis. Hadis ni sahih ni ya. Siapa baca selepas subuh, mati sebelum asar, masuk syurga. Pada siapa baca selepas maghrib kan, mati sebelum subuh, masuk syurga. Hadis lain sebut bukan sekadar masuk syurga tapi mati syahid. Jadi kita ambil peluang baca sekali. Ramai dah hafal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma fana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Alhamdulillah ya. Tentang maksud dia dalam buku ni dah ada terjemahan, dan kalau Allah izinkan lain kali kita jumpa kita akan ulaslah. Tu cerita lain, tapi alhamdulillah kita dah dapat sebut sebagaimana hadis. Kita tuntut kat Tuhan lah. Tuhan, aku baca ni, kita sebut dalam hati kan, ini sebab Nabi engkau sebut sekian-sekian, jadi ya Allah berilah, sebab engkau innaka la tuhliful mi'ad. Macam tu kita sentiasa berharap pada dia. Alhamdulillah banyak istighfar. Taubat. Baik, istighfar ucapan lidah, bentuk zikir secara lisan. Tapi sebenarnya asasnya adalah taubat. Jadi taubat tu ada beberapa syarat. Yang pertama, mencabut diri daripada dosa. Maknanya kalau ada kesalahan kita berhenti terus. Kalau asalnya dia nakal, dia berhenti teruslah. Ya. Dia berhenti teruslah ya, berhenti terus. Tidak, maknanya tidak sambung, tidak
Kalau maknanya dia tinggal yang fardu pun terus ganti contoh. Meninggalkan. Sebab apa? Ada guru asal orang, guru tauhid saya lah, Datuk Muhammad Haji Ahmad ya. Mufti Sabah tahun 1974-1977. Mengajar tauhid dan tasawuf di Kampung Baru lah tahun awal 90-an ya. Memberi contoh tentang istighfar. Jadi disebutkan kata dia istighfar ni mesti betul-betul lah, mesti pertama mencabut diri dari maksiat, tinggalkan maksiat. Sebab dia bagi contoh klasik lah. Seorang tu orang baik ya, di negara Arab lah. Jadi kawan dia bawa dia pergi tarian gelek. Tarian gelek lah. Dia bawa biji tasbih, buku, tapi bila dia masuk tu dia nampak orang melakukan tarian tu, dia tidak berhenti, dia tidak tinggalkan. Dia mula-mula dia nampak, dia kata astagfirullah. Ya. Astagfirullah, tapi dia tengok, bahkan dia duduk, ikut kawan dia lah. Jadi kemudian penari tu buatlah apa-apa yang biasa-biasalah. Kemudian dia nampak, dia kata Masya Allah. Dan kemudian itulah penari tu tengok, lebay ni ada kat situ. Dia goda pula tu, dia duduk atas ribanya. Dia pula kata Alhamdulillah. Ini satu contoh, maknanya Tuan Guru saya berilah ya, maknanya satu contoh yang kemungkinan berlaku dan memang berlaku, yang mana istighfar dia tidak tepat. Maknanya dia tidak terus tinggalkan, sehingga akhirnya maksiat itu bertukar menjadi asalnya dia maknanya berhenti daripada taubat kan, tapi tak jadi, tapi akhirnya dia menjadi terusan. Itu yang kita nak elak lah, wala'udzubillah. Bangkat kadang berlaku orang-orang yang contohkan dalam bermaksiat dia beri macam-macam alasan kan. Cuba tengok, saya ingat dalam 2 minggu lepas kot di Indonesia berlaku perkahwinan seorang muslimah pakai tudung cantik kan, dia kahwin pula dengan Kristian kan. Tengoklah tu. Itu sampai peringkat macam mana tu? Dia seolah sampai peringkat menghalalkan yang haram. Itu yang kita nak elak tu. Kalau umpamanya orang tu kan dia nakal saja, dia buat salah tapi dia sendiri, tapi dia tetap pegang yang kesalahan tetap kesalahan, itu masih okey lagi, mudah-mudahan dia okey ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan dia ampunkan. Tapi kalau peringkat sampai dia dah halalkan tu bahayalah. Tapi nak jadi orang yang tidak menghalalkan yang haram tu yang susah tu. Sebabnya Imam Al-Ghazali sebut ya. Imam Al-Ghazali sebut ya, dia bukan apa tentang maksiat, iaitu orang yang tidak bertaubat daripada maksiat kan, ada bahayanya ya, ada bahaya ya. Bahaya macam mana? Dia bermaksiat tapi tidak taubat, dikuatiri pada maknanya sebab dia ada sikap. Memanglah kita ada satu sudut, hendaklah kita menjadi orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Memang betul lah ya. Kita baik sangka dengan Allah Ta'ala ya, memang betul lah. Tu dalam bab lain kita akan sentuh lah ya nanti. Tapi itu keadaannya. Tapi pada masa yang sama hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Ya, iaitu meninggalkan ya, meninggalkan. Sebab kalau tidak dibimbangi ya, ketika dia dimatikan, dia masih lagi kekal dengan dosa yang dia tidak sempat taubat. Dibimbang masa itu dibukakan hijab, Allahu Akbar, dibukakan, dinampakkan kepadanya maksiat-maksiat yang dia buat. Dipamparkan masa tu. Dalam masa, kalau dari sudut duniawi kita nampak dia meninggal dalam masa 1 minit 2 minit kita, tapi alam dia alam lain alam yang dia tu experience alam lain. Allahu Akbar Jadi ketika dibuka tu dia nampak dia putus asa. Dia putus asa dan masa itu nyawanya dicabut. Dan kalau putus asa, natijahnya kafir lah. Itu yang takut. Sebab Imam Al-Ghazali sebut ya, menyebutkan betul lah orang yang mati dengan iman dia mudah-mudahan akhirnya masuk syurga kan, betul kan? Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, betul lah. Tetapi Imam Al-Ghazali menegur kita lah, contohnya dalam buku Ayyuhal Walad dia kata apa? Apakah kita akan pasti bahawa kita akan mati dengan la ilaha illallah? Itu yang takut tu ya. Allah ya. Jadi itulah. Yang pertama, mencabut diri dari maksiat. Yang kedua, menyesal. Menyesal Menyesal ni artinya apa? Dia kalau disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maksudnya antaranya seolah-olah engkau merasakan bahawasanya maksiat yang kau buat itu sakitnya lah, engkau punya bencinya, menyampahnya, kesalnya kepada maksiat tu lebih rasanya menyakitkan daripada kematian anak engkau. Mati anak sakit kan? Tapi maknanya rasa begitulah.
tu kesal kesal. Kalau umpamanya dia masih rasa nikmat, dia terfikir tentang nikmat maksiat tu, itu tak taubat lagi namanya. Ya. Yang pertama iaitu meninggalkan maksiat atau mencabut diri dari maksiat, yang kedua iaitu menyesal, dan yang ketiga berazam tidak lakukan lagi. Azam sebabnya ada satu lafaz satu lafaz taubat yang istighfar lah yang saya ambil asalnya daripada Syekh Abdul Alim Mahmud. Tapi saya ambil ni daripada guru saya Habib Abdullah Al-Habashi Mua. Dan masa tu saya ingat Syekh Abdul Alim Mahmud dia datang Kampung Baru tahun 70. Masa tu pun saya belum ada Kampung Baru saya duduk masa tu di Batu Pahat lah ya. Tapi lah ada satu lafaz taubat yang dibawa oleh Syekh Abdul Alim Mahmud. Ini Syekh Azhar yang tersohor beliau ni terlibat menjadi orang yang menasihat, menjadikan kita dia satu tokoh yang sumber inspirasi untuk tentera-tentera Mesir sehingga mereka berjaya mengalahkan Israel masa itulah. Apa antaranya? Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna, wa azamna ala alla na'uda lidambin abada. Itulah. Dan kami berazam kami tak nak lakukan dosa ini selama-lamanya. Itulah contohnya lah jadi itu maksudnya berazam. Jadi hendaklah kita pastikan azam ya. Cumanya ulama ulas juga, umpamanya lah kita dah berazam tapi buat lagi. Macam mana? Maka disebutkan hatta satu hari itu engkau buat dosa yang sama, engkau taubat juga. Jangan putus asa. Sebab boleh jadi taubat engkau itu taubat yang terakhir. Allah. Taubat terakhir maknanya apa? Matilah. Ya Allah. Jadi sentiasa sebab kita faham, kita sedar yang realitinya kita manusia biasa kita jalan-jalan kita jatuh. Tapi cepat-cepat bangunlah. Kalau jatuh cepat-cepat bangun. Itu prinsipnya. Jadi baqa, ingat yang Allah kekal, maka kita digesa untuk mengingati dia yang tidak mati, tetapi kita yang confirm akan mati, dan kesannya natijahnya menggesa kita supaya istighfar dan taubat. Allah. Okey. Sebabnya antara pahala yang besar iaitu orang yang menguruskan mayat ya. Menziarah orang atau melayat istilah layat kan, bukan lawat, layat ya. Ziarah orang meninggal, kemudian kita bawa dia ke kubur, sampaikan kita sampai selesai kan solat jenazah, sampai kita kuburkan kan, besar kan pahalanya kan. Sebab apa? Biasanya keadaan-keadaan itu mengingatkan kita kepada mati, seolah-olah macam sesuatu yang dapat memotivasikan kita untuk bertaubat lah. Kalau tak, lalai je ya. Itu maksudnya lah. Okey, seterusnya yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Ini bab yang paling sensitif, yang paling banyak diulas lah. Mukhalafatuhu lil hawadith artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maknanya apa bahasa biasa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan segala makhluk dalam segala aspek. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dalam segala aspek. Kan pada pelajaran yang lalu kan saya sentuh lah. Sebabnya guna ulama-ulama Asy'ariyah kita ni, metod tauhid, dia guna istilah-istilah yang sebenarnya agak asing lah bagi kita yang tak biasa. Jauharah, fard, ya, arad, jirim, jisim, jihah. Tetapi sebenarnya itu semua adalah istilah-istilah yang digunakan untuk mengenal pasti sifat ataupun karakteristik ataupun specification makhluk. Itu je lah ya. Jadi boleh kita guna istilah bahasa moden pun boleh, yang saya sebut dulu kan ya. Kita guna istilah mass, kita kata space time, space time tu maknanya apa? Ruang dan masa. Semualah istilah-istilah kita gunakan hari ini boleh ya. Yang pentingnya sifat-sifat makhluk ya. Itulah. Tapi itu dibincang dalam bab yang tersendirilah, tapi kita nak lalui di sini. Artinya bersalahan, tidak sama Allah dengan segala yang baharu, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu lain kali kita guna buku lain, kita akan detailkan insya-Allah Ta'ala ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Itulah. Artinya tiada seumpamanya Allah Ta'ala sesuatu. Itu cukup. Allah tak sama dengan apa pun ya. Ataupun ayat yang lain juga, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang penting ya. Bab ni sangat penting. Sangat penting apa dia? Sebab apa dikatakan apa? Tengok.
Dan patut bagi mukmin mengiktikad bahawa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Itulah. Dalam bab tentang ini, mukhalafatul hawadith, kesannya sewajarnya untuk kita menjadikan kita orang yang bertasbih. Kenapa tidak tahlil? Tahlil la ilaha illallah. Kenapa tidak takbir? Allahu akbar. Kenapa tidak tahmid? Alhamdulillah. Kenapa bukan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak hauqalah? La haula wala quwata illa billah. Kenapa tidak hasbalah? Apa dia hasbalah? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, kan? Kenapa bukan zikir gitu? Kenapa bukan selawat? Kenapa bukan lain-lain tu? Tapi kenapa tasbih? Faham ya? Sebab orang yang bertasbih menyatakan subhanallah, maknanya dia memperbaharui jiwanya, kepercayaan dia tentang bahawasanya Allah Ta'ala itu maha kudus, bersih. Kudus tu bersih macam mana? Allah Ta'ala tidak ada partner. Tidak, maknanya Allah Ta'ala tak ada partner, tak perlu pada yang lain. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Itulah, dan macam-macam lagi lah. Allah sebut dalam Quran kan, Subhanallah ya amma yusyrikun, ataupun Subhanallah ya amma yasifun. Macam Allah kata, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Allah kata, sebenarnya apa ni, Allah sebutkan manusia ni tak mampu nak mengqadarkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itulah, ya. Jadi kenapa tasbih? Itulah, Allah Ta'ala tetap Allah Ta'ala, tetap maha suci. Sebab Allah Ta'ala, kalau kita tidak sembah dia, kita buat maksiat, kita jadi orang yang paling jahat dalam seluruh alam. Kita buat, pula tu kita pula diberikan Allah pula tu kuasa pula tu buat maksiat macam-macam, ya, rosak itu, rosak ini. Tetapi kejahatan kita tidak ada kesan kepada keagungan Allah. Allah tetap Allah. Ataupun ada makhluk lain, dia buat baik, macam-macam kebaikan dia buatlah, ya. Kebaikan makhluk juga tidak ada kesan menambah kepada keagungan Allah Ta'ala. Allah tetap Allah, ya. Jadi itu asalnya lah. Jadi bila kita kata subhanallah, Allah tetap suci, tapi dia menyebutkan ataupun mengingatkan kita sebagai orang yang memperbaharui pegangan kita bahawasanya Allah Maha Suci. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan sebenarnya orang yang berfahaman salah tentang Allah. Dia faham Allah itu sebagai seorang mujassimah atau musyabbihah. Itu nak ulas lain kali insya-Allah, ya. Ini perlu ulasan sebenarnya. Maka hakikatnya dia tidak bertasbih. Contoh, baru-baru ni saya ingat dah sekitar seminggu dua lah, ada satu video klip tersebar Ustaz Azhar Idrus, ya, orang sebarlah. Ustaz Azhar sebut, ya, tentang orang yang mengatakan Allah duduk di atas langit. Maka Ustaz Azhar Idrus sebut, mengambil daripada ucapan Imam Asy-Syafi'i, kafir. Betul tak? Jadi yang Azhar Idrus kata tu betul lah. Memang betul kan? Tapi bila kita tengok kan respon yang ada menunjukkan ramai orang yang nak faham sebenarnya rosak fahaman dia. Itulah kesan daripada fahaman mujassimah, musyabbihah daripada salafi wahabi. Itu betul-betul dahsyatnya tuan-tuan. Mereka tak faham sebenarnya. Sebab yang dimaksud duduk tu jalasa. Jalasa tu perbuatan makhluk. Macam mana duduk? Tak kena lah, memang tak kena pun. Dan dalam Quran pun tak ada sebut jalasa. Hadis pun tak sebut jalasa. Jadi kalau dia kata Allah duduk, memanglah kafir. Oh, dahsyat ni sebenarnya. Sebab kan ada orang faham, dia kata Tuhan ke atas, ya. Tu menunjukkan tempat tu. Tu detail insya-Allah kita akan sebut lain kali lah. Tapi asalnya beginilah, ya. Okey, saya ambil sikit sebab ni sangat penting apa dia. Begini. Pegangan kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tidak sama dengan makhluk-makhluk apapun lah, ataupun walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apa pun serupa dengan Allah Taala. Maka atas dasar pegangan kepada ayat ini, ulama-ulama kita seperti Abu Hasan Al-Asy'ari merumuskan, hendaklah kita faham tentang sifat makhluk tu apa dia. Itu yang terangkan sifat yang saya sebut tadi tu. Jirim, jisim, arad tu. Berubahlah, bergeraklah, begitu keadaannya lah, ya. Jadi itulah keadaannya, bertempat, ya, dan sebagainya, ya. Itu nak terangkan. Jadi Allah Ta'ala bukan sedemikian itu. Mudah. Kan sebelum ni kita tengok muka surat sebelah yang awal tu. Muka surat apa? 29 tu kan.
Bawah sekali, nombor 2 di bawah. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Iaitu Allah Ta'ala Maha suci Tuhan daripada sifat-sifat kekurangan dan daripada barang yang tercita-cita di dalam hati adanya. Maksudnya saya beri contohkan, iaitu apa dia? Kita apa-apa yang terlintas lah, bukan Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi kalau tentang ini kan kita tanya, macam mana yang kau faham tentang Allah? Dia kata Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak serupa dengan makhluk. Okeylah. Tapi kalau dia start kata Tuhan Allah Ta'ala kan dia dekat langit, dengan sebut jelas macam tu, langit, dia faham. Tu rosaklah maknanya. Dan itu sebenarnya ada sebab kenapa ya? Kerana salah faham. Dia salah faham ayat-ayat. Contoh saya ambil begini ya. Golongan yang mengatakan Tuhan di langit tu sebenarnya kesilapan mereka kerana mereka memahamkan Al-Quran dan hadis secara zahir atau literal interpretation. Itu problem dia lah. Padahal perkara itu memerlukan perincian. Banyak aspek lah. Banyak aspek. Contoh kan, kalau kita kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman, dia istawa atas arsy. Istawa tu kalau kita tengok kamus, dia ada 15 makna. 15 makna. Ada maksud bersemayam, ada maksud qasad, ada maksud berlabuh. Berlabuh ada dalam Quran sebut seperti kapal Nabi Nuh yang berlabuh atas bukit. Labuh memang berlabuh. Ada juga bermaksud memiliki dan menguasai ya. Memiliki dan menguasai, dan ada banyak maksudlah. Ada bermaksud qahara, ada banyak maksud ya. Jadi orang yang memilih maksud semayam, dia samakan dengan makhluk lah sebenarnya. Itu bahaya kan. Bahkan kita tengok ada kan, kadang-kadang ada orang yang sebut kata dia semayam tu, lepas tu dia explain semayam tu duduk lendik. Ini satu kesalahan yang fatal ni. Sebenarnya fatal silap lah. Tapi kalau dia explain macam ni boleh, dia kata semayam banyak maksud, antaranya semayam duduk lendik. Boleh lah. Tapi dia terus kata tapi kefahaman tu tak sesuai untuk Allah. Tu boleh lah kata macam tu. Memanglah ya. Tapi untuk kita, sebabnya untuk kefahaman ayat-ayat ni ada perkara ni detail lah. Tapi hari ni pertemuan yang tak sempat detail saya ambil ringkas lah begini. Tentang keimanan kita kepada Allah, selama ni lah yang dipegang, diajarkan untuk orang awam biasa. Kita pegang ayat asas tu lah. Walam yakullahu kufuwan ahad dan laisa kamitslihi syai'. Ayat-ayat ini dinamakan ayat-ayat kategori muhkamat. Apa makna muhkamat? Maknanya decisive. Maknanya dia tak ada maksud lain. Muhkamat. Adapun ayat-ayat lain dalam Quran juga, tapi tidak diambil dalil oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ataupun Yadullah. Seperti jenis itulah. Kita baca je, kita iman. Tapi kita tidak ambil dalil. Kenapa? Baik. Sebabnya kerana begini ya. Baik, ayat-ayat yang muhkamat tu dipegang ya, sebab jadi sandaran. Yang mutasyabihat dia namanya samar-samar. Maka antaranya kita tengok Imam Al-Laqani ya. Imam Al-Laqani ni sekitar abad, saya ingat abad yang ke berapa? 12, sebelah 12 Hijrah ya. Dia karang buku Jawharah Tauhid ya, yang merupakan antara teks tauhid kita lah. Lain kali kita kasih tahu detail insya-Allah, tapi saya sebut ringkas hari ni. Menyebutkan dia kata apa? Wa kullu nafsin awhammat tashbiha awilhu awfawit warum tanziha. Dia kata begini, ketika anda, di bahasa kita lah, saya rangka bahasa kita, seketika anda berinteraksi dengan nas tu maknanya Al-Quran atau hadis, maknanya kita baca kan. Tetapi ayat-ayat Quran atau hadis itu bila kita baca secara, maknanya baca sekali, dia menimbulkan masalah tashbih, persamaan. Itulah tadi Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, teringat pula semayam. Yadullah, teringat tangan, sebab perkataan dia macam tu. Wa yabqa wajhu rabbik, diingat muka, contoh kan. Ada kemungkinan bahasa-bahasa begitu. Maka disebutkan oleh Imam Al-Laqani apa?
Wa kullun nasin aw hamma tashbiha. Apa cara dia? Apa solution dia? Dua cara. Yang pertama, awilhu. Yang pertama, takwilkan dia. Apa makna takwil? Takwil artinya memahamkan yang tersirat bukan yang tersurat. Itu dia takwil satu. Disebut lagi au fawid ataupun tafwidkan dia. Apa makna tafwid? Tafwid ini yang dibuat oleh generasi awal lah, kebanyakannya seperti Imam Malik kan. Bila orang tanya tentang Ar-Rahman Al Arshistawa, dia kata terima je lah. Tapi jangan soal. Macam itulah cara dia. Kita baca juta kali pun tak apa. Quran pahala. Ar-Rahman Al Arshistawa. Tapi bila tanya kepada kita apa maksud dia? Saya tak tahu. Saya serah pada Allah. Macam itulah. Dia sebenarnya antara punca masalah ni Ibn Taymiyah. Dia lah yang start. Dia faham cerita begitu beginilah. Tapi sebenarnya begini ya. Kita dengan isteri kita, dengan anak kita kan, kita rapat. Tapi ada perkara-perkara tentang isteri dan anak yang kita tak tahu. Betul tak? Ada yang rahsia yang kita tak tahu. Kita ingat kita rapat, tapi ada benda kita tak tahu. Kawan-kawan kita ataupun komputer yang kita pakai ke, kita dah lama pakai alat, katalah kita ada kenderaan kenderaan tu kita pakai. Kita ingat kita tahu semua, tapi ada benda yang kita tak tahu. Ini lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana mungkin kita tahu semua sekali? Tak tahulah. Itu baru namanya makrifat. Maknanya saya tak tahu, hanya Allah lebih tahu tentang dia. Itu baru betul. Tapi kita pula maknanya memahamkan macam mana? Okey. Itu cara ni, tafwid maknanya serah pada Allah Taala. Itu cara yang kedua, ya. Disebabkan oleh al-laqani warum tanziha, dengan qasad, dengan niat untuk mensucikan Allah. Jadi cara pertama takwil. Takwil tu yang digunakan oleh kumpulan yang dinamakan khalaf, generasi kemudian lah. Generasi khalaf ya. Tapi sebenarnya generasi awal pun ada sebut takwil. Contohnya ayat tadi kan. Ayat tadi tu Ar-Rahman al-Arshistawa, maka ditakwilkan sebagai istilah, memiliki dan istilah menguasai. Kenapa? Sebab berlaku, iaitu kes apa yang ada dalam syair Arab. Syair maknanya syair lah, kita orang Melayu kata syair Arab. Sebab kalau nak faham Quran, antara alat yang kita gunakan mesti bahasa lah. Contohnya syair-syair Arab dia hafal, sebab dia nak tengok, nak compare bahasa tu. Dia bukan bahasa moden, bahasa lama. Ada satu syair bahasa Arab, iaitu qad istawa bishrun alal iraq bi ghairi saifin wa damin mihraq. Baik, ada orang baca qad istawa bishrun, ada baca bashar pun boleh lah, dua-dua. Ada maksud lain-lain lah. Bashar orang, kalau bishr nama tapi tak apa. Yang pentingnya telah istawa, qad istawa bishrun. Kalau kita ambil bishr lah, bishr alal iraq, telah beristawa bishr atas Iraq, bi ghairi saifin wa damin mihraq, tanpa menggunakan pedang dan tanpa menumpahkan darah. Jadi peristiwa itu memang berlaku di Iraq zaman dulu, iaitu apa? Iraq adalah sebuah negara yang volatile dari dulu lagi. Iraq dia perlu pemimpin seperti Saddam Hussein baru dia aman. Memang dari dulu. Dari dulu macam tu Iraq. Hajjaj Al-Thaqafi samalah. Sebab orang Iraq lah yang bunuh Saddam Hussein. Dia jenis degil Iraq ni, ya. Tapi pernah berlaku, Bishr ni dia hebat. Dia boleh kontrol tanpa menggunakan pedang, tanpa menumpahkan darah. Maknanya dia dapat kuasai, kalau guna istilah management kan, dia dapat kontrol, dapat manage tu dengan dia punya aura dia, karisma dia, masya-Allah. Jadi ulama-ulama memahamkan qad istawa di situ, istawa maknanya bukan semayam. Kalau bersemayam maknanya duduk. Telah duduk Bishr di atas tahta Iraq, tanpa menggunakan pedang, tanpa menggunakan tanpa menggunakan pedang, tanpa menumpahkan darah. Bukan maksud tu yang kita faham. Bishr satu ketika telah menguasai dan kontrol Iraq. Itu maknanya. Tapi kalau guna bahasa Inggeris sesuai, dia guna istilah reign. Reign R-E-I-G-N. Sebab bahasa Inggeris ni dia ambil asal, raja tu dia panggil apa? Dia panggil Riga. Regal tu maknanya raja lah. Jadi reign tu maknanya kita kata apa? Bukan duduk tapi kontrol lah, kuasai. Jadi sebenarnya dia bergantung pada bahasa tu lah. Sebab bahasa tak sama. Tiap-tiap bahasa ada sifat-sifat yang tersendiri. Jadi ulama-ulama yang terkemudian
untuk mengelakkan orang awam memahamkan Tuhan duduk dan sebagainya, disebutkanlah mengambil antara maksud. So, saya dah sebut tadi kan, istawa tu ada 15 makna, tapi dia pilih istawa bermakna menguasai dan memiliki. Bolehlah, boleh, tak ada masalah ya. Jadi tak salah. Jadi sama ada kita takwilkan ataupun kita serah pada Allah Taala, tafwid ya. Tapi yang penting apa tujuannya? Kita menyucikan Allah Taala ya. Tidak mengatakan Allah duduk di atas lah, tidak mengatakan Allah di mana-mana lah, tak boleh tu. Tapi kadang-kadang setengah ulama sebut ya, katakanlah si fulan kata Allah di mana-mana, kata kita kena faham gini. Mungkin maksud dia bukan Allah di mana-mana. Itu bahasa dia. Tapi maksud dia, di mana aku berada, aku tahu Tuhan ada. Gitulah. Tapi dia jadi kebiasaan bahasa. Ada guna maksud macam tu. Sebab isu ni kan, kalau kita tengok, kita tak pun sebenarnya dari satu sudut lah. Katalah si fulan kata begini-begini, kita asalnya tak boleh hukum dia secara direct, tak boleh. Kalau kita cuak, ragu-ragu, orang seperti ini patut di counsel lah. Maknanya yang dapat putuskan hakim lah. Apa maksud kau? Begitu keadaannya lah ya. Dia benda halus lah ya. Benda yang sangat halus. Okey. Jadi ini topik berat ni. Mukhalafatul hadis ni topik berat. Sebenarnya dia sebenarnya satu topik yang sangat berat ya. Jadi saya berhenti sekat ni lah ya. Saya buka pada kawan-kawan kalau ada soalan, sebab ni penting ya. Kalau ada muskil, kalau tak pun kat sini kita explain pada masa kita makan nantilah ya. Ini topik berat dan perlu perincian lagi lah. Cumanya saya nak kaitkan buku yang asasnya simple ni, Mukhalafatul hadis, menjuruskan kita supaya banyak bertasbih. Wallahu taala alam. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.